Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Pantau Kerajaan Baharu. Kita nak melihat kepada beberapa isu penting dan juga isu utama, terutamanya menjelang 100 hari pimpinan Kerajaan Perpaduan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pastinya banyak perkara untuk kita bicarakan, untuk kita melihat antara inisiatif yang dilaksanakan dan sebagainya. Dan kita tahu persidangan Dewan Rakyat kini berlangsung. Bagaimanapun apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan tidak akan memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan atau GST atau cukai baharu yang lain bagi meningkatkan pendapatan untuk membantu pembayaran hutang negara yang bercecah 1.5 trilion ringgit. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaliknya berkata kerajaan akan mencari pendekatan lain termasuk mengurangkan subsidi kepada kumpulan T20 bagi melakukan penjimatan perbelanjaan. Dan perkara itu dinyatakan Anwar ketika menjawab soalan tambahan Wong Kah Woh PH Taiping sama ada kerajaan akan memperkenalkan cukai baharu bagi menjelaskan hutang negara. Itu yang betul, kita tidak bercadang untuk memperkenalkan GST ataupun cukai yang kepenggunaan berasas luas, iaitu broad-based consumption tax. Yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik. Seperti mana saya jelaskan di Dewan ini dalam sesi yang lalu, walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik, kerajaan sekarang telah membatalkan cadangan itu dan mengenakan hanya kepada golongan T20 iaitu MNCs dan syarikat besar, melainkan syarikat yang melibatkan diri dalam isu food security. Ada beberapa langkah lain yang kita kenakan dalam konteks penekanan yang sama. Umpamanya, subsidi diesel itu tahun 2022 adalah 20 bilion ringgit. Tetapi dalam kajian Ketua Audit Negara dan lain-lain, separuh daripada volum itu telah dijual melalui stesen minyak. Maknanya kalau kita boleh selamatkan 5-6 bilion daripada ketirisan itu, dia akan membantu. Dalam pada itu, kerajaan sedang teliti peruntukan untuk memperketatkan lagi Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia memastikan lebih ramai individu berani tampil mendedahkan kegiatan rasuah. Anwar memaklumkan usaha itu akan dilaksanakan bertujuan melindungi pemberi maklumat tentang salah laku dan rasuah. Ia bukan bertujuan untuk memberi laluan kepada mana-mana pihak membuat tuduhan palsu atau fitnah. Terima kasih. Memang saya setuju dengan kesaan yang berhormat kerana di antara arahan awal saya ialah kerana ramai yang memberi maklumat itu merasa mereka tidak selamat kerana mendapat tekanan termasuk beberapa penjawat awam. Oleh demikian, kerajaan sedang meneliti peruntukan yang boleh memperketatkan dan memberi perlindungan. Cuma ada pandangan daripada pihak perundangan yang menyatakan ini bukanlah memberi laluan kepada mana-mana pihak untuk membuat tuduhan palsu ataupun fitnah. Jadi dibedakan dengan usaha memberikan fakta dan saya setuju dengan kesaan dan ini akan kita bentangkan kalau selewat-lewatnya diharap dalam sesi akan datang. Beliau menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin ketika sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada Selasa. Menjawab soalan Ahli Parlimen Tawau Loh Su Fui berhubung penggubalan Undang-Undang Pendanaan Politik, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan mempunyai komitmen meneruskan perkara berkenaan. Kita telah memberikan penjelasan dan ada komitmen untuk meneruskan, tetapi masih di peringkat awal setelah kita lihat laporan-laporan yang dikemukakan dan saya percaya jabatan-jabatan berkenaan akan meneliti bukan saja SPRM tapi juga ahli-ahli parti-parti politik sebelum ia dikemukakan kepada jawatankuasa pilihan. Perdana Menteri juga menjelaskan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM kini lebih menumpukan kepada kes-kes rasuah berskala besar bagi memastikan usaha memerangi rasuah lebih efektif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam menzahirkan harapan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri terakhir yang dilantik di bawah pemerintahan Seri Paduka Baginda.
Apapun antara isu-isu penting dalam titah baginda, terutamanya kita nak melihat kepada kemelut politik, kematangan berpolitik untuk selesaikan isu-isu rakyat dan bagaimana untuk bekerja dalam kerajaan perpaduan yang pastinya antara isi-isi penting dan elemen khusus untuk kita pastikan bahawa dalam pantau kerajaan baharu apa yang dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan hari ini. Jadi Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Doktor, kalau kita melihat kepada apa yang dinyatakan dalam titah baginda yang di-Pertuan Agong semalam, banyak isu-isu penting khususnya melihat kepada antara perkara-perkara utama berkaitan dengan bagaimana untuk menunjukkan kematangan politik yang berlaku hari ini dalam isu suasana kerajaan perpaduan dan sebagainya, dan mengharapkan Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri yang terakhir dalam kepimpinan ataupun pemerintahan baginda. Bagaimana Doktor melihat kepada kerajaan perpaduan hari ini, terutamanya menjelang 100 hari? Ya, terima kasih Ehsan. Setakat kepimpinan Datuk Seri Anwar, kita lihat daripada penubuhan kerajaan yang paling ketara kita lihat adalah wujudnya kestabilan politik. Sesuatu yang setakat ini negara kita sedang nikmati, dan kestabilan itu memberi peluang kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar untuk memfokus kepada penyelesaian masalah yang sedang berlaku pada negara kita ini akibat daripada pandemik COVID 2 tahun lebih selepas PKP. Kesan itu kepada rakyat sangat ketara, terutama pendapatan rakyat yang terjejas, dan fokus kepada untuk mengurangkan kadar hutang negara kita, yang semua ini boleh menurunkan tahap kemakmuran hidup rakyat Malaysia. Kestabilan yang wujud selama beberapa bulan ini juga kita melihat ada beberapa reform yang telah dibuat oleh kerajaan yang kita lihat ada kesan positifnya. Misalnya dari sudut currency, berbanding dolar, ringgit Malaysia sekarang agak bertambah baik. Dan mungkin atas sebab itulah semalam Seri Paduka Baginda sewaktu titah pembukaan Parlimen membangkitkan perkara ini, di mana Tuanku mengatakan Tuanku mengharapkan sebelum Tuanku berundur pulang ke negeri Pahang selaku yang di-Pertuan Agong, Tuanku mahu Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri yang terakhir selepas 4 Perdana Menteri dalam kerajaan Tuanku. Jadi saya melihat secara keseluruhan pandangan Seri Paduka ini, titah Seri Paduka ini patut dijunjung oleh semua pihak, sama ada kerajaan perpaduan dan juga pembangkang yang didominasi oleh Perikatan Nasional. Dua-dua pihak ini, kerajaan dan pembangkang, patut memainkan peranan positif sama-sama. Kerajaan dengan peranan sebagai kerajaan, pembangkang menjadi pembangkang yang efektif, yang boleh melakukan semak dan imbang kepada negara kita demi untuk kita keluar daripada waktu yang sukar sekarang, memperbaiki keadaan ekonomi dan mengembalikan kesejahteraan hidup dan kemakmuran negara. Dan juga Doktor, bagaimana kita kalau kita bercakap berkaitan dengan kekukuhan sesebuah kerajaan dan sebagainya, bagaimana untuk kita mengukur dan untuk kita faham bahawa ini sebuah kerajaan yang kukuh, ini kerajaan yang mungkin tidak berlaku banyak masalah, terutamanya berkaitan dengan saingan politik dan sebagainya. Untuk hari ini bagaimana ia boleh diterjemahkan sebagai sebuah kerajaan yang kuat, walaupun kita tahu ia mungkin ada 2/3 majoriti di Parlimen dengan pembentukan kerajaan perpaduan, tetapi pengukuhan ataupun kekukuhan sesebuah kerajaan itu bagaimana untuk kita faham dan juga untuk kita ukur, Doktor? Ya, San. Sebenarnya kalau kita buat perbandingan selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, kira-kira akhir Februari 2020 dan awal Mac 2020 yang lalu, kemudian Tan Sri Muhyiddin mengambil alih
kerajaan membentuk kerajaan yang baru dengan simple majority, dengan majority yang kecil. Dan kita lihat Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri berusaha untuk memperbaiki keadaan negara dan bagaimanapun oleh kerana jumlah majoriti yang dipegang oleh kerajaan pada masa itu menyebabkan kerajaan tidak stabil kerana adanya politik yang berlebihan berlaku pada masa itu. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin tidak dapat meneruskan agendanya. Akhirnya kerajaan itu jatuh dan terbentuk sebuah kerajaan yang baru di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri pada masa itu, tetapi juga dengan simple majority. Dan akibatnya kerajaan ini juga tidak stabil dan akhirnya beliau terpaksa membubarkan parlimen di atas kehendak ataupun tekanan di dalam partinya sendiri, menunjukkan bahawa Perdana Menteri tidak boleh menentukan hala tuju pada masa itu kerana tidak ada kekuatan sokongan yang solid daripada ahli-ahli parlimen. Tetapi selepas pilihan raya yang ke-15 ini, kita lihat Datuk Seri Anwar, walaupun beliau tidak mempunyai majoriti, Pakatan Harapan tidak punya majoriti, tetapi sekarang disokong oleh beberapa entiti politik yang kuat seperti Barisan Nasional dan juga GPS Sarawak. Dan sebagaimana kita tahu, pembentukan kerajaan perpaduan ini pertamanya adalah di atas nasihat Sri Paduka Baginda sendiri. Dan UMNO Barisan Nasional pada awalnya menyatakan bahawa mereka sebenarnya tidak memihak kepada mana-mana pihak dalam pembentukan kerajaan, tetapi akhirnya mengambil nasihat daripada Sri Paduka dan demikian juga GPS menyebabkan kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini mempunyai sejumlah ahli parlimen seramai 148, bererti mempunyai 2/3 majoriti. Dan sebelum dan semasa pembukaan sidang yang pertama hari itu ada MOU yang telah ditandatangani sebelumnya dan usul percaya menunjukkan Perdana Menteri mempunyai kekukuhan. Dan saya fikir Perdana Menteri sedang berusaha melakukan reform, memperbaiki, mengurangkan politicking dan sebagainya. Dan saya lihat mungkin parti-parti Sabah dan Sarawak dan juga Barisan Nasional melihat mereka sekarang berada dalam sebuah kerajaan yang matlamatnya adalah untuk mengembalikan kegebilangan negara. Jadi mungkin mereka fikir mungkin mereka berada di satu haluan yang baik dan nampaknya juga ada perkembangan baru, Ehsan. Kita lihat pembangkang juga yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga membentuk kabinet bayangan sekarang. Pembentukan kabinet bayangan ini adalah mencerminkan tahap demokrasi yang tinggi. Ada perubahan nampaknya dan kalau kita lihat di negara maju, itulah fungsi pembangkang. Mereka wujudkan kabinet bayangan yang menjadi pakar dalam portfolio-portfolio dan mereka akan melakukan semak imbang yang lebih berkesan kepada kerajaan yang ada sekarang. Daripada apa yang doktor nyatakan tadi, pastinya ia menjurus kepada apa yang disebut sebagai kematangan politik. Kematangan politik ini bukan perkara baru kita sebut. Banyak setiap kali waktu berlaku krisis dan sebagainya, berlaku pertukaran kerajaan, seringkali dinyatakan berkaitan dengan kematangan politik dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, adakah doktor melihat kepada, okey, kita dah ada kabinet bayangan, banyak perkara yang mungkin ada keterbukaannya sedikit dan juga mungkin apa yang kita lihat di Dewan Rakyat dan juga apa yang dilakukan oleh ahli-ahli parlimen juga menunjukkan bahawa politik Malaysia itu berada dalam kematangan yang sewajarnya ketika ini, doktor? Ya, kita lihat ada semasa sidang yang pertama dahulu kita nampak ada sedikit kekecohan. Barangkali ini permulaan simulasi parlimen baru dan saya fikir mungkin ada di kalangan ahli-ahli parlimen yang begitu bersemangat. Mungkin mereka nak menunjukkan bahawa mereka boleh memainkan peranan yang penting dalam parlimen. Tetapi apa-apa pun kita tahu bahawa setiap ahli parlimen itu ada kelebihannya, ada kekuatannya, tetapi ada juga kelemahannya. Maka kita mengharapkan parlimen yang akan datang ni pada sidang yang akan berlangsung selama beberapa minggu ini,
kita mengharapkan mereka sama ada kerajaan atau pembangkang tunjukkan kematangan yang benar-benar tinggi. Kita tidak mahu parlimen kita ini menjadi satu medan ejek-mengejek, satu medan untuk merendahkan antara satu sama lain. Ini sebenarnya tidak begitu baik. Kerajaan pembangkang dengan hati yang terbuka. Dan pembangkang mestilah berniat untuk membangkang kerajaan itu pada posisi yang betul dan tidak berniat semata-mata untuk merendahkan kerajaan dengan tujuan untuk mencari alternatif untuk menggantikan kerajaan yang sedia ada. Yang paling penting adalah kerajaan dan pembangkang perlu memainkan peranan masing-masing. Kita lihat di negara maju yang sama sistemnya, Westminster System. Contohnya di Parlimen Britain, kita lihat kematangan yang begitu tinggi ditunjukkan contohnya oleh seorang menteri kabinet. Sanggup meletakkan jawatan sebagai menteri kerana lewat hadir untuk menjawab soalan seorang ahli parlimen biasa. Ini kematangan yang cukup tinggi di Parlimen Britain, dan adakah Malaysia boleh mencapai tahap yang demikian? Sekiranya kita sudah capai tingkat yang demikian, ini adalah petanda bahawa akhirnya rakyat akan mendapat manfaat daripada sistem yang kita praktikkan di Malaysia ini, demokrasi selama 5 tahun yang memberi peluang kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang ada. Keputusan PRU 15 adalah suatu bentuk mandat yang rakyat telah beri kepada parti-parti politik. Maka dengan mandat itu, persetujuan antara parti-parti yang membentuk kerajaan itu harus dihormati. Pembangkang harus menghormati kerajaan yang sedia ada, dan kerajaan yang sedia ada patut juga menghulurkan tangan persahabatan kepada pembangkang, yang sebenarnya pembangkang juga memain peranan penting untuk semak dan imbang dan memastikan kerajaan melaksanakan tugasnya dengan betul. Ini sangat penting apabila segalanya nanti seperti yang doktor nyatakan tadi, memberi kerjasama dan juga menghormati apa yang ada sekarang ini, dan akhirnya selesaikan isu-isu rakyat itu perlu menjadi keutamaan. Ini kita akan bawakan selepas ini, doktor. Kita nak berhenti rehat dahulu, kita kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu, Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik UTM bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Doktor, tadi kita bercakap, saya tertarik dengan apa yang doktor nyatakan, terutamanya bagaimana kematangan politik itu diterjemahkan oleh ahli-ahli politik sama ada di peringkat kerajaan ataupun pembangkang yang berada dalam Dewan Rakyat berkenaan. Mungkin isu-isu masa, contohnya menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh parti pembangkang ataupun sesiapa sahaja di Dewan Rakyat perlu telus, cekap dan juga cepat. Contohnya, itu antara perkara-perkara yang dilihat, sebab kita tahu dan juga kita faham sekarang ini dalam sesi Dewan Rakyat boleh ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia ketika ini. Tetapi akhirnya, doktor, perdebatan walaupun di dalam Dewan Rakyat dan sebagainya, rakyat menantikan sesuatu perkara. Saya memberi contoh antara isu-isu penting dalam analisis dan juga kaji selidik yang dibuat oleh Merdeka Center baru-baru ini, yang mahukan isu-isu ekonomi, kos sara hidup, peluang pekerjaan itu diberi keutamaan. Bagaimana dengan suara dalam Dewan Rakyat itu perlu diterjemahkan kepada rakyat dan khususnya kepada orang ramai dalam keadaan segera, walau tempoh apa dan sesingkat mana sekalipun, doktor. Ya, isu yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini umumnya adalah berkait dengan kehidupan, dengan kos kehidupan. Ada di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini, mereka tidak dapat memenuhi keperluan asas pun. Misalnya untuk keperluan makan sebagai contoh. Pada hari ini harga makanan terlalu mahal. Misalnya harga daging, ikan, sumber protein itu. Yang rakyat bergantung harap pada hari ini adalah ayam. Ayam adalah sumber protein yang dianggap murah jika kita banding dengan daging dan juga ikan. Jadi tidak dapat tidak, kerajaan mesti berusaha selesaikan isu berkait dengan kos rakyat ini, kehidupan rakyat ini. Dan kita tahu bahawa isu yang berlaku ini, kos hidup ini,
Bukan berlaku masa ini, sudah lama berlaku. Kekurangan telur misalnya sudah berlaku sejak awal tahun 2022 lagi. Dan isu berkait dengan telur dan juga ayam ini bukan mudah untuk ditangani. Jadi yang penting sekarang adalah kerajaan tidak boleh memberi alasan bahawa mereka tidak dapat misalnya untuk menyelesaikan, dan sebagai sebuah kerajaan kena berusaha untuk mengatasi walaupun dengan apa cara sekalipun. Dan adalah menjadi tugas pembangkang di parlimen untuk memberikan idea-idea kepada kerajaan. Dan sebahagian besar daripada pembangkang juga pernah menjadi kerajaan. Mereka pernah menjadi kerajaan, maka sudah pasti mereka ada kepakaran itu, ada pengalaman itu. Yang mustahak sekali adalah mencari jalan. Kerajaan dan pembangkang sama-sama untuk menyelesaikan isu rakyat ini. Juga dari sudut yang terbeban sekarang adalah isu tenaga misalnya, elektrik. Rata-rata rumah di bandar sekarang ni bil elektrik mereka antara 200 hingga 300 sebulan, adalah sesuatu yang sangat membebankan. Perkara inilah yang perlu dilihat. Maka saya yakin bahawa melalui institusi parlimen yang ada pada hari ini ada satu medan yang paling penting sekali bagaimana untuk mereka bersama-sama untuk mencari jalan penyelesaian. Parlimen bukan sekadar satu medan untuk mengukuhkan kerajaan ataupun mengukuhkan pembangkang, tetapi sepatutnya medan di parlimen ini sebagai satu medan rakyat, medan untuk penyelesaian masalah rakyat. Tidak ada guna juga kerajaan menunjukkan kejaguhan mereka dalam menangani isu-isu ataupun pembangkang dengan hujah-hujah mereka yang mantap, yang mereka boleh merendah-rendahkan kerajaan di parlimen, menunjukkan kelemahan kerajaan. Yang mustahak sekali adalah dua pihak ini bersama-sama. Kita kena wujudkan budaya seperti di negara maju, di mana akhirnya penyelesaian kepada rakyat itu adalah fokusnya, kerana tujuan mereka dipilih adalah untuk berkhidmat kepada rakyat, bukan untuk berkhidmat dalam konteks kerajaan ataupun pembangkang ataupun mereka sebagai individu, sebagai ahli parlimen. Untuk menyelesaikan isu-isu rakyat seperti yang dinyatakan oleh doktor, mempunyai sebuah kerajaan yang kuat, dan kita faham dalam suasana dan juga situasi kerajaan perpaduan hari ini mungkin banyak parti dan mungkin banyak mereka yang terlibat dalam kerajaan perpaduan ini. Apa yang dinyatakan oleh yang di-Pertuan Agong semalam, terutamanya berkaitan dengan untuk mengelakkan kemelut politik yang 4 tahun berlaku sebelum ini disebabkan oleh pertukaran kerajaan, pertukaran Perdana Menteri dan sebagainya. Adakah Doktor optimis dengan kerajaan perpaduan hari ini untuk mengukuhkan kedudukannya dalam tempoh penggal sebelum PRU yang ke-16 nanti? Ya, secara jujurnya saya memantau melihat perkembangan yang berlaku ini daripada komen-komen oleh pemimpin, termasuklah daripada Barisan Nasional sendiri, daripada GPS, kepimpinan daripada Sabah yang membentuk kerajaan ini. Nampaknya mereka begitu yakin dengan kerajaan ini. Presiden UMNO dan juga kepimpinan UMNO sendiri menyatakan bahawa mereka menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar ini sehingga akhir penggal. Dan sewaktu Datuk Seri Anwar mengadakan kunjungan di Brunei dan sebelum itu kunjungan ke Indonesia, kita nampak banyak pakej-pakej ekonomi daripada berpindahnya ibu negara Indonesia bakal akan berpindah ke Kalimantan, dan juga insentif dan inisiatif daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei. Dua-dua ini memberi manfaat kepada Borneo, sama ada Sarawak dan juga Sabah. Dan Abang Jo, Premier Sarawak sendiri menyatakan keyakinannya dan menyatakan beliau gembira dengan keadaan yang berlaku dan juga kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Ini membayangkan bahawa untuk satu jangka tempoh satu penggal ini, kerajaan ini akan kekal melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi yang mustahak sekali adalah kepercayaan ketua-ketua parti yang bergabung di dalam gabungan kerajaan perpaduan inilah yang akan memastikan kerajaan ini kekal dapat survive
sekurang-kurangnya sehingga akhir penggai. Dan juga doktor, mungkin kurang daripada 1 minit, bagaimana untuk kita melihat dan juga mengangkat sebuah pembangkang yang kuat dalam masa yang sama boleh menjalinkan kerjasama kreatif bersama dengan kerajaan perpaduan hari ini? Ya, saya fikir ada satu formula yang mungkin sesuai dilaksanakan. Kita menghormati kehendak Presiden Bersatu dan juga pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan mereka komited untuk menjadi pembangkang. Tetapi dalam situasi kita menghadapi krisis di negara ini, apa salah sekiranya pembangkang yang ada sekarang ini boleh melakukan kerjasama ataupun MOU dengan kerajaan perpaduan dan di mana sebagai balasannya kerajaan perpaduan walaupun Perikatan Nasional tidak menyertai kerajaan kekal sebagai pembangkang tetapi diberi satu pakej berupa peruntukan di kawasan-kawasan yang diwakili oleh Perikatan Nasional dan pada masa yang sama Perikatan Nasional memberikan dokongan kepada kerajaan di dalam setiap program yang dirancangkan oleh kerajaan ini. Ini pernah berlaku semasa kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Yeah. Di mana Datuk Seri Anwar sebagai ketua pembangkang pada masa itu sanggup menerima tawaran daripada Datuk Seri Ismail Sabri untuk bekerjasama dan mewujudkan kestabilan dalam politik negara. Baik, terima kasih Dr. Mazlan Ali, analisis politik. Pastinya kita hari ini bercakap berkaitan dengan apa yang dinyatakan dalam titah agung sempena pembukaan Parlimen Penggal kedua semalam dan pastinya ada banyak lagi perkara untuk kita lihat terutamanya dalam pantau kerajaan baharu. Inisiatif yang dilaksanakan dan akhirnya apa yang dirasakan, apa yang dimahukan oleh rakyat itu terlaksana. Terima kasih Doktor. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu pantau kerajaan baru saya Ihsan Nahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.